Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i awliya'illahi salihin wa ila jami'i arwahil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Saya nak ajak tuan-tuan pagi ni, awal-awal pagi kita memulakan hidup, bekerja ataupun cuti, kecil ataupun besar, yang muda ataupun yang kaya, rakyat biasa ataupun yang memegang pangkat. Kita semua disarankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Satu, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin rasulah. Dua, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kita sebut 3 kali iaitu subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Tu pak zikir tu Nabi sebut pagi. Zikir tu 3 kali lebih besar daripada ibadat 2 jam. Lebih kurang. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan sebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Yang keempat, hari ini hari Jumaat, Nabi SAW minta kita semua banyakkan selawat ke atasnya pada hari Jumaat. Ia sunnah. Lepas tu, sat lagi kalau mandi, niatkan mandi sunat Jumaat. Lepas tu niat dalam hati nak ikut sunnah, nak hidupkan sunnah Nabi dalam hidup kita. Kemudian waktu sembuak minyak wangi, wangikan badan kita. Orang perempuan pun sunat juga mandi sunat Jumaat walaupun tak pi. Kemudian waktu wangikan badan kita, niat juga, ya Allah, ini juga salah satu daripada sunnah Nabi yang saya hidupkan. Kemudian datang awal ke masjid. Awal ke masjid tu ada beberapa pandangan ulama. Antaranya dikira awal kalau Zuhur 1:30, 12:30 kita dah duduk di masjid. Yang tu insya-Allah mendapat markah penuh. Seperti analogi unta yang Nabi buat lah. Paling awal unta, kemudian lembu, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur ayam. Kalau tak silap saya, itu analogi yang Nabi buat.
1 jam insya-Allah ada sebahagian ulama berpendapat seperti pahala besar tu, keutamaan dia seperti kita mendapat seekor unta. Analogi. Kemudian itu sunat-sunat Jumaat. Pagi ni saya nak baca satu hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim, iaitu beberapa adab yang bukan hari Jumaat yang tiap-tiap hari kita buat. Sebelum pi masjid, semayang 5 waktu. Kita baca hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqda fariidatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Rawah Muslim. Tuan-tuan dengar ni boleh amal tiap-tiap hari. Ada orang boleh amal sehari 5 kali sebab dia pergi masjid sehari 5 kali. Ada orang dia boleh amal sehari 4 kali sebab sehari dia pergi masjid 4 kali. Subuh tak boleh pergi sebab dia kalut nak pergi kerja, contoh. Ada orang boleh amal sehari 2 kali, 3 kali, buatlah tuan-tuan. Ya Allah, takat ni je aku mampu sebab aku bekerja. Tak boleh nak ulang pergi masjid. Tapi kalau di tempat kerja ada surau, ada azan, ada apa, dia boleh pergi, maka dia boleh hidupkan 5 kali sehari. Sunnah Rasulullah itu nur, cahaya. Sunnah Rasulullah itu nur, cahaya. Cahaya dalam kehidupan, cahaya kepada hati kita. Ingat tuan-tuan, ia sangat barakah, ia mengalirkan keberkatan dalam kehidupan kita. Ia mengalirkan keberkatan insya-Allah. Sunnah Rasulullah. Okey, apa Nabi sebut? Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang telah bersuci di rumahnya, ambil sembahyang di rumah, kemudian dia telah berjalan ke satu rumah daripada rumah-rumah Allah, pergi masjid, untuk dia menunaikan sembahyang fardu, ambil sembahyang, jalan kaki pergi masjid nak sembahyang fardu, nescaya. Tengok tuan-tuan, setiap 2 langkahnya itu, kan kaki kanan dan kaki kiri, setiap 2 langkah kakinya itu, kanan dan kiri, yang satunya menggugurkan satu dosa dan yang satu lagi mengangkat satu darjat orang itu. Masya Allah. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Seronok ni, kita nak beramal seronok. Kita nak beramal seronok, kita nak minta dengan Allah Ta'ala. Benda apa? Begini. Faedah yang pertama daripada hadis Rasulullah SAW ini ialah, tuan-tuan, Nabi bercakap, ambil daripada Allah SWT. Nabi bercakap, ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. 1. Hadis ni menunjukkan bahawa seorang lelaki itu utamanya solat fardu berjemaah di masjid, bukan di rumah. Yang tu yang utamanya. Sunat muakkad. Hampir saja menjadi fardu. Bahkan ada mazhab yang memfardukan berjemaah orang lelaki-lelaki. Ada mazhab yang memfardukan secara berjamaah ke atas orang lelaki-lelaki untuk solat. Mazhab Syafi'i sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut dan ia selalu dilakukan oleh Rasulullah. Jarang ditinggalkan oleh Nabi. Nadir an yatrukahu Rasulullah SAW. Itu sunat muakkad. Apa dia? Semayang berjamaah di masjid. Tuan-tuan, pagi ini saya nak beritahu kepada diri saya dan kita semua, siapa yang memang Allah dah pilih untuk semayang di masjid, puji Allah. Syukur pada Allah. Wahai Allah, terima kasih. Wahai Allah, aku bersyukur sebab nikmat bagi semayang jemaah. Wahai Allah, tolonglah panjangkan nikmat ni sampai akhir hayat. Minta satu. Siapa yang hari ni, pagi ni, yang mendengar kita punya perkongsian ni, tuan-tuan,
dia satu pun tak ada sembahyang di masjid. Minta sekarang. Minta sekarang dengan Allah. Dengan Allah. Sebut sekarang dalam hati, ya Allah, kurniakanlah rahmat untuk aku solat berjamaah di masjid. Sebab itu sunnah Rasulullah. Sunnah maksudnya benda yang Nabi buat hari-hari. Benda yang Nabi buat, dan ia pula sunnah yang sangat dituntut lah. Sunat yang sangat dituntut. Kemudian, pada zaman para sahabat, waktu Nabi hidup dengan sahabat dulu, tuan-tuan, 1400 tahun yang lepas, sahabat cerita apa, tuan-tuan, pasal sembahyang fardu berjemaah di masjid ni? Apa sahabat cerita? Sahabat kata, dulu kami waktu hidup dengan Rasulullah 10 tahun solat di Masjid An-Nabawi, sebab Nabi hidup di Madinah 10 tahun. Kata seorang sahabat, waktu kami hidup dengan Nabi, semayang di masjid dengan Nabi, tidak ada seorang pun yang meninggalkan solat berjemaah kecuali munafik. Tidak ada seorang pun yang solat di rumah kecuali munafik. Atau sakit lah. Sakit, uzur. Ada satu sahabat buta. Buta kedua belah matanya. Ya Rasulullah, saya buta. Kadang-kadang tak ada orang nak bawa pimpin saya mai ke masjid. Adakah di sana ada keringanan untuk saya solat di rumah? Nabi pun tanya, kamu dengar tak suara azan? Dia kata dengar. Nabi kata datanglah. Nabi kata datanglah. Subhanallah. Bukan Islam ni agama menyusahkan. Bila waktu tu tak ada speaker, tuan-tuan, kalau dengar ni maksudnya tidaklah jauh sangat. No? Bukanlah Nabi memaksa dan menyusahkan. Tetapi Nabi nak beritahu satu rahsia alam ini, bahawa Allah menyukai orang yang solat berjemaah di masjid. Tuan, mintalah dengan Allah untuk solat. Ada anak, bawa anak. Jangan pergi seorang-seorang, bawa anak. Anak kalau dah umur 7, sila bawa ke masjid. Kalau kecil, jangan bawa. Dia menyusahkan dan mengganggu jemaah yang lain. Dia melintas dan sebagainya. Itu jangan ganggu jemaah yang lain. Kita pula berdosa. Kan? Umur 7, bawa, tuan-tuan. Bawa. Anak-anak, dia biasa hidup di masjid, menghirup udara berjamaah di masjid, melihat suasana, terkena barakah orang-orang soleh di masjid, anak itu insya-Allah akan meneruskan kehidupan dia dalam keadaan berjemaah sepanjang hidup dia. Tapi ayah tak pernah bawa. Kalau ayah tak pernah bawa, anak dah keras, umur 26, baru nak ajak, baru nak paksa, yang tu tak payah sedihlah kalau anak tak mau. Tapi tetap kena suruh berjemaah di masjid. Kata seorang sahabat lain lagi pasal berjemaah di masjid ni, tuan-tuan, saya cerita pasal sahabat ni, zaman sahabat. Innahu la yuhada baina rajulaini. Sesungguhnya pada zaman itu aku melihat, kalau tak silap saya yang cerita kisah ini adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, satu orang lelaki yang sakit. Dia akan pergi masjid dengan berpapah kepada dua orang yang lain. Dia akan usaha. Kan kita kalau demam kan, demam kita nak pergi juga, maka kita berpapah dengan dua orang lain. Itu faedah daripada hadis ni. Nombor 2, kita disunatkan berwuduk di rumah terlebih dahulu sebelum pergi masjid. Sunat wuduk di rumah, bukan sunat wuduk di masjid. Masya Allah, sunat wuduk di rumah. Jadi tuan-tuan, ambil sembahyang siap-siap dan ketahuilah bahawa berwuduk di rumah itu adalah sunnah Rasulullah. Buat tuan-tuan, buat. Ini mungkin baru bagi tuan-tuan. Yang ketiga, langkahan kaki ke masjid sangatlah besar. No? Tu kalau naik motor, ustaz, naik motor pun dapat pahala juga, naik kereta pun dapat pahala juga, tetapi semakin sukar dan berat pengorbanan seseorang itu untuk melakukan ibadah bukan dengan cara takalluf, maka ganjarannya lebih besar. Contoh macam ni.
Rumah dia dengan masjid 300 meter. Dekat je. Dia memilih untuk berjalan kaki. Dia pun sihat. Dia memilih untuk jalan kaki daripada naik motor. Maka jalan kaki dia itu lebih besar ganjarannya daripada naik motor tu. Setiap kita melangkah 2 langkah. Kaki kanan, kaki kiri. Langkah kaki kanan, Allah padam dosa. 1. Sekejap. Okey, betul. Dan langkah kaki kiri, langkah kaki satu lagi pula, Allah angkat darjat. Allah angkat darjat. Darjat ni tuan-tuan nak mudah fahamlah analogi dia, grade gaji lah. Darjat dalam syurga sama ke? Tak sama. Hari ni tuan-tuan kita hidup di Malaysia ni, ada orang gaji 1,000, 2,000, 3,000, sampai satu tahap, ada orang gaji 1,000,000 sebulan. 1,000,000 sebulan. Beza tak tuan-tuan? 1,000 dengan 1,000,000? Beza. Beza langit bumi. Begitulah dalam syurga, darjat kita tak sama. Darjat saya, tuan-tuan, tak sama. Semoga Allah Ta'ala dekatkan kita dengan kedudukan yang tinggi. Jadi tuan-tuan, setiap kali pergi masjid nak tunai solat berjemaah, kita jalan kaki, yang tu naik 1 darjat, naik 1 darjat, naik 1 darjat. Tapi kalau orang perempuan nak pergi berjemaah, boleh mengundang fitnah, boleh mengundang bahaya, maka lebih utama untuk dia tidak berjalan kaki. Jadi kena fahamlah yang tu, tuan-tuan. Bukan semua keadaan jalan kaki tu. Tengok keadaan lah. Kalau masjid tu jauh, 2.5 km, kita berjalan kaki, orang azan, kita sampai tu imam bagi salam. Maka yang tu lebih utama naik motor lah, kereta kan. Yang begitulah. Okey, yang tu saja untuk pagi ni. Semoga ilmu tadi bermanfaat. Kita beramal. Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk amal. Wahai Allah, kurniakanlah kekuatan untuk kami amal. Hidayah untuk kami amal. Ilmu yang kami dapat tadi. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.